Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua anak-anak didik cikgu pada hari ini. Apa khabar anda semua? Okey, jadi selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Su. Pada hari ini, cikgu akan membincangkan seni bahasa iaitu perbandingan semacam. Baiklah, untuk standard kandungan pada hari ini ialah 4.2, manakala standard pembelajaran adalah 4.2.1, iaitu memahami dan menggunakan perbandingan semacam dalam komunikasi dan penulisan dengan betul, tepat dan mengikut konteks. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah pada akhir pembelajaran kita ini nanti, murid-murid akan dapat mengenal pasti 6 perbandingan semacam yang menggunakan nama haiwan. Dan murid-murid juga akan dapat menulis 6 ayat yang menggunakan perbandingan semacam. Seterusnya, sebelum kita pergi dengan lebih terperinci tentang perbandingan semacam, mari kita lihat dahulu apakah definisi perbandingan semacam. Perbandingan semacam ialah sejenis bahasa kiasan yang menunjukkan sifat, keadaan seseorang atau sesuatu benda secara perbandingan. Perbandingan semacam juga lazimnya digunakan dengan perkataan bagai, seperti, laksana dan macam. Baiklah murid-murid, kita lihat pula apakah contoh-contoh bagi perbandingan semacam. Untuk perbandingan semacam yang menggunakan istilah macam, contohnya ialah cerdik macam kancil. Jadi murid-murid boleh lihat di sini istilah macam digunakan. Jadi cerdik macam kancil ini membawa maksud seseorang yang sangat pandai sehingga diumpamakan seperti sang kancil. Okay, yang kedua adalah perbandingan semacam yang menggunakan istilah seperti. Contoh, rajin seperti semut. Maksudnya, seseorang yang sangat-sangat rajin diumpamakan seperti seekor semut. Murid-murid biasa melihat semut kan? Dan semut ini memang dikategorikan sebagai binatang yang rajin. Okey, yang ketiga, istilah bagai. Contoh, nikmat bagai di syurga. Maksudnya ialah seorang yang hidupnya sangat-sangat sempurna. Semuanya tersedia. Jadi, diumpamakan seperti hidup di syurga. Dan yang keempat, perbandingan semacam yang menggunakan istilah laksana. Contoh, senang laksana raja yang membawa maksud keadaan seseorang yang sangat-sangat senang. Maksudnya tidak mengalami apapun kesulitan dalam hidupnya. Jadi diumpamakan seperti raja. Baiklah murid-murid. Murid-murid boleh merujuk buku teks tingkatan 1 kamu, muka surat 65. Jadi aktiviti iaitu kenal pasti perbandingan semacam. Jadi murid-murid, mari kita sama-sama membaca petikan yang ada di muka surat 65 ini.
Dan sambil kita baca bersama-sama, kita akan kenal pasti apakah perbandingan semacam yang terdapat dalam petikan ini. Baiklah, mari kita baca bersama-sama. Rotim robot ciptaanku. Pertandingan mencipta robot hanya tinggal 3 hari lagi. Sudah hampir sebulan aku cuba menggerakkan robot ciptaanku ini, tetapi hampa. Kekecewaan ini membuatkan aku menjadi malas seperti keldai. Malas untuk meneruskan usahaku selama ini. Hari ini aku sudah bertekad. Aku mesti meneruskan usahaku ini. Aku tidak mahu gagal di tengah jalan. Robot ciptaan yang aku namakan Rotim ini mesti boleh bergerak hari ini. Ya, hari ini. Bukan esok atau lusa. Aku memasukkan sejenis cecair yang dicipta khas ke dalam badan Rotim. Rotim masih tidak bergerak walaupun sudah hampir setengah jam aku menunggu reaksinya. 45 minit kemudian, tiba-tiba mata Rotim mula berputar ligat seperti gasing. Aku menjerit gembira. Gembira yang tidak terhingga. Robotku yang besar macam gajah itu sudah menunjukkan reaksi untuk bergerak. Kini, kakinya pula mula diangkat. Rotim mula bergerak perlahan-lahan. Binaan badan Rotim yang berat macam batu itu membuat Rotim bergerak perlahan dan lambat seperti siput. Aku ketawa sendirian melihat gelagat Rotim. Pada dada Rotim, aku letakkan sekeping kaca tahan lasak yang jernih seperti cermin. Disitulah terpancarnya cahaya yang mengeluarkan abjad untuk aku berkomunikasi dengan Rotim. Rotim mula mengeluarkan kata-kata di dadanya. Aku gembira tidak terkata. Robot ciptaanku yang gagah seperti gergasi ini mesti memenangi hadiah utama dalam pertandingan mencipta robot pada tahun ini. Aku mesti menang. Aku mesti. Baiklah murid-murid, berdasarkan daripada petikan yang kita baca tadi, adakah kamu telah dapat mengenal pasti perbandingan semacam? Baik, kita lihat satu persatu di mana letaknya perbandingan semacam tersebut. Kita pergi kepada perenggan yang pertama. Okey, baiklah, malas seperti keldai. Okey, jadi ada di sini malas seperti kedai menggunakan istilah seperti. Seterusnya, ligat seperti gasing. Yang ketiga, besar macam gajah. Okey, menggunakan istilah macam. Berat macam batu. Lambat seperti siput. Jernih seperti cermin. Okey, ada lagi murid-murid? Gagah seperti gergasi. Baiklah, kita sudah kenal pasti semua perbandingan semacam yang terdapat di dalam petikan ini. Okey, baiklah murid-murid. Aktiviti 1. Murid-murid dikehendaki senaraikan perbandingan semacam yang terdapat dalam petikan. Jadi, murid-murid bolehlah menyenaraikan semua perbandingan semacam yang telah kita peroleh
daripada petikan tadi. Baiklah murid-murid, kita lihat satu persatu apakah maksud bagi perbandingan semacam tadi. Pertama, malas seperti keldai. Maksudnya perbuatan yang malas, yang sangat malas. Yang kedua, ligat seperti gasing. Bergerak dengan cepat. Maknanya aktiviti yang bergerak sangat cepat dan pantas. Besar macam gajah. Sesuatu yang sangat-sangat besar. 4. Berat macam batu. Sesuatu yang sangat berat. Yang kelima, lambat seperti siput. Pergerakan yang sangat perlahan. 6. Jernih seperti cermin. Membawa maksud sesuatu yang sangat jernih. Yang ketujuh, gagah seperti gergasi. Yang membawa maksud sangat-sangat kuat. Jadi murid-murid, 7 perbandingan semacam ini tadi kita peroleh daripada petikan yang kita baca sebentar tadi. Jadi murid-murid boleh menyenaraikan perbandingan semacam ini di dalam buku latihan kamu. Seterusnya, aktiviti 2. Bina 6 ayat anda sendiri berdasarkan perbandingan semacam yang menggunakan nama haiwan. Jadi, dalam petikan tadi kita ada berjumpa dengan 3 perbandingan semacam yang mempunyai nama haiwan, iaitu malas seperti keldai. Ni keldai. Yang kedua, besar macam gajah. Yang ketiga, lambat seperti siput. Jadi tugas kamu ialah membina ayat berdasarkan perbandingan semacam ini. Dan murid-murid perlu mencari 3 lagi perbandingan semacam yang menggunakan nama haiwan. Jadi aktiviti 2 ini juga disalin dalam buku latihan tata bahasa. Baiklah murid-murid, rumusan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, kita telah memahami definisi perbandingan semacam. Yang kedua, murid-murid telah mengetahui contoh-contoh perbandingan semacam. Yang ketiga, murid-murid juga mengetahui maksud setiap perbandingan semacam tadi. Dan yang keempat, murid-murid dapat membina ayat yang mengandungi perbandingan semacam. Baiklah murid-murid, itu sahaja yang cikgu bincangkan pada hari ini. Semoga murid-murid telah mendapat banyak manfaat dalam penerangan itu tadi. Jadi, sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang.